dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ke. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. khabar? Hai. Assalamualaikum. Apa khabar viewer-viewer di Facebook Ayuhlah? Okey, saya Luqman Hakim. Okey, saya Luqman Hakim. Saya lah yang ketengahkan tentang podcast Ayuhlah ni. Okey, sebelum kita masuk topik kita pada episod yang pertama, iaitu solat versus puasa, saya nak memperkenalkan saya punya lakan collaboration lah, kira sponsor, senang kata sponsor. Okay, sponsor pada rancangan yang asalnya mereka ni sponsor makan dan minum, disebabkan kita menggunakan Zoom, jadi tak ada makan lah kita untuk hari ni. Tapi tak apa, saya memperkenalkan ZMB Marketing Promo and Production. Okay, Alhamdulillah, amin. Okay, Dipa silakan. Mama Satu nak cakap dulu ke? You silakan, you first. Okay, Assalamualaikum kepada semua para hadirin dan hadiran dan kepada viewers. Kami ZNB Marketing Promo dan Production. Okay, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel dan juga moderator Tuan Ustaz Luqman Hakim kerana sudi menjemput kami ke statement ini, iaitu solat versus puasa. Okey, tentang ZNB sebenarnya kami ni actually berasal dari social media punya entertainer lah. Kita start daripada kisah-kisah pendek, buat kelakar-kelakar dan sebagainya. Dan alhamdulillah ramai juga yang lihat kita punya kisah pendek, dan dari itu kita pergi tukar direction lah kepada blogging, marketing dan promo dan sebagainya. Untuk tolong kedai-kedai, tolong rakyat-rakyat kami dan sebagainya, untuk mempromosikan kedai mereka, makanan-makanan mereka, dan juga home based business yang kecoh sikit hari tu. Kita pun baru-baru ketengahkan jugalah, alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Kita actually asal mengetengahkan kedai-kedai saja sebenarnya. Tapi bila home based business tu telah diketengahkan, kami pun memulalah tolong-tolong mereka buat review dan sebagainya. Dan juga tidak lupa, alhamdulillah, terima kasih kepada semua organizer-organizer yang invite kami untuk be part of the amal contribution. Alhamdulillah, amin. Kita pun tak sangka lah pasal orang cakap tu, kita tak pernah lah dapat ketengahkan buat amal lah. Mungkin dulu pernah buat lah, tapi alhamdulillah dengan tim-tim yang ada sekarang, alhamdulillah kita collaborate one another untuk ketengahkan, kita agihkan makanan-makanan yang untuk masyarakat, untuk orang-orang yang kurang upaya dan sebagainya, alhamdulillah. So basically kita punya service is mostly promoting marketing lah sekarang. Kita buat juga social entertainment punya kisah, tapi now kita mungkin hari balik bulan baik ni kita lebih concentrate pada itulah amal. Itu sajalah. So back to man. Okay, for Sharif, Yes. Okay, how macam mana nak suruh orang-orang di luar sana nak tahu you all punya perkembangan, you all punya update, dekat mana, boleh dapatkan kat mana? Alright. So hi, Assalamualaikum semua. Yes, my name is Big Love Sharif. Orang panggil I Mama Saco. Okay, I am the part of ZMB Marketing Promo and Production. Okay, siapa-siapa nak tahu pasal kita, okay, you can actually go through from us. We have our Facebook page. They call it ZMB Marketing Promo and Production. Okay, follow our page, or you can follow us at ZNB Free Herbs, free advert and globally. Yes, free advert and globally. Yes, and also we have our WhatsApp group. Okay, you can just share your thoughts, whatever, like home based business, that kind of thing, and also 100% halal certified, also 100% Muslim owned. Okay, and also we do also product. Okay, you can just name it. Alright, and also I'm happy lah to part of this team, and also terima kasih for inviting us under ZMB Marketing Promo Production. So
like, share, love. Alhamdulillah, amin ya rabbil alamin. Yes. Alright. Alright. Yes, betul. Okey. So terima kasih kepada ZMB Marketing Production atas memberi sokongan kepada podcast Ayuhla lah. Sama-sama kasih, sama-sama kasih. Kalau tak pun tak berjaya juga kita punya rancangan. Okey. Terima kasih kepada Mr. Sharif, Mr. Sharif dan juga Zack. Okey, kita berbalik kepada topik kita pada hari ini. Okey, topik kita pada hari ini iaitu berkenaan solat versus puasa. Okey, sebelum tu, kenapa saya nak buat podcast Ayuhla ni? Sebenarnya kebanyakan rakan-rakan kita yang banyak buat podcast, kira sampai tak terkira lah. Tapi untuk saya nak ketengahkan tentang benda-benda ataupun masalah-masalah yang mainstream yang sekarang yang terjadi, macam mana kita nak relate kepada Islam, relate kepada agama Islam. Okey, selalunya saya akan jemput seorang ustaz dan juga 2 orang dari orang awam lah ataupun daripada artis ke. Nanti insyaAllah boleh follow up kita punya episod yang kedua insyaAllah. Biiznillah. Okey, saya nak memperkenalkan dahulu kita punya ahli panelis. Ahli panelis yang pertama iaitu Ustaz Firdaus Azhari. Selamat datang. Okey. Ustaz Firdaus ni dia sebenarnya classmate saya lah. Dari sejak zaman primary kita main goli, main ting-ting, main polis antif. Tangkap belalang dan lupa tangkap belalang. Tangkap belalang pun. Okey. Jadi bila Ustaz Firdaus dah lepas daripada Madrasah Junaid, beliau sambung belajar ke Universiti Al-Azhar Mesir. Beliau mengambil jurusan syu'bah akidah. Syu'bah akidah dan falsafah lah. Lalu beliau lepas belajar, beliau bertugas ke di Masjid Tentera dari tahun 2013 hingga 2019, dan selepas tu beliau bertukar di Masjid An-Naim. Okey, saya memperkenalkan ahli panelis yang kedua iaitu Abang Zai. Nama penuhnya Abang Zai Baktian Abu Bakar. Beliau berkecimpung dalam bidang seni sejak 2007. Siapa yang tak kenal beliau tak tahulah apa nak cakap. Okey. Tapi ramai lagi tak kenal. Tak kenal tak apa, boleh kenal. Tapi hari ini bukannya ni. Hari ini kita membincangkan sesuatu. Okey. InsyaAllah. Untuk ahli panelis yang ketiga iaitu saudara Zack Ramli, iaitu dengan nama penuhnya Rozaimi Ramli. Iaitu beliau pun berkecimpung dalam bidang seni sejak primary. Daripada beliau berkecimpung dalam solo dan beliau masuk ke dalam band sampai sekarang lah. Okey. Alhamdulillah. Berbalik kepada Ustaz Firdaus. Saya nak saya nak tanya sikit tentang solat versus puasa ni. Okey, solat dan puasa memang dalam Islam memang kita tahulah dia dalam rukun Islam. Betul. So Ustaz Firdaus bolehlah terangkan lebih details, lebih terperinci apa tu solat dan juga apa tu puasa, dan kalau boleh berikan apa dia punya fadilah, dia punya faedah dia, dan juga kewajipan solat dan juga puasa. Adakah dia datang daripada dalil Quran ataupun hadis ataupun kedua-duanya sekali? Sebab apa? Sebab sebahagian daripada kira masyarakat kita yang masih keliru lagi tentang dalil-dalil solat dan puasa. Adakah dia datang daripada Quran dan juga daripada hadis? Okey, sila jelaskan. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak Ustaz Luqman. Ni ustaz yang tawaduk sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala amma ba'd. Terima kasih Ustaz Luqman. Sebenarnya dia yang lebih layak untuk terangkan benda ni daripada saya. Tapi
InsyaAllah saya akan terangkan apa yang tadi Ustaz Luqman dah tanyakan tentang apa tu solat dengan apa tu puasa. Kalau kita nak terangkan daripada first solat tu maknanya apa dari segi bahasa, dari segi istilah dan sebagainya memang takkan habis. Tapi insyaAllah hari ini short and simple kita akan berbual tentang solat dengan puasa. Apa tu solat? Apa tu puasa? Okay. Dalam rukun Islam antaranya ada 5 rukun Islam. Antaranya adalah solat dan juga berpuasa. Okey, seperti mana dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibina atas 5 rukun. Okey, syahadat iaitu mengucapkan 2 rakaat syahadah, kemudian mendirikan solat, memberi zakat, mengerjakan haji dan juga berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi itu hadis dah menunjukkan yang kita ada rukun Islam yang 5, antaranya solat dengan puasa. So bila dia ada dalam rukun Islam, dia adalah satu benda yang dipanggil sebagai wajib, benda yang wajib, satu perkara yang kita mesti nak kena buat. Kira orang kata macam dia die must do lah kira. Okay. So solat dengan puasa adalah satu perkara yang wajib kita kena buat, seperti mana dalam Quran dan juga dalam hadis dua-dua dah sebut tentang kewajipan solat dan juga kewajipan puasa. Okay. So sekarang kita akan go first one. Kita akan terangkan apa maksud ataupun mana datang kewajipan solat. Kan semua orang tahu sejarah solat tu macam mana Nabi Isra daripada daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, kemudian Nabi Mi'raj naik atas langit ke-7 untuk terima syariat solat ni kan. So dalam Quran Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 1 yang ketiga, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang telah ditetapkan waktu-waktunya. So waktu-waktunya apa? Yang 5 waktu yang sekarang ni lah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. So ni adalah solat 5 waktu yang wajib ke atas setiap orang yang nama dia mukallaf. Mukallaf tu apa? Dia just a simple one. Mukallaf tu adalah orang yang dia dah baligh, dia berakal, maknanya dia boleh berfikir dengan secara waras. Kemudian dia tahu tentang Islam, maknanya dia pernah dengar Islam tu. Dia lain macam orang Dayak dekat hutan yang tak pernah dengar word Islam langsung. So kalau dia tak solat, dia tak berusaha. So sekarang ni kita tahu tentang Islam. Kat Singapura ni Islam dah tersebar luas. And then one more thing is salimul hawas ataupun kita tidak cacat panca indera. So kita ni semua digolongkan sebagai orang-orang yang dipertanggungjawabkan. Mukallaf, so kita wajib untuk solat 5 waktu. Okey. Itu solat. Antara faedah solat ada banyak. Antaranya yang paling ketara sekali dalam Quran Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu menahan kita ataupun melarang kita daripada melakukan perkara yang keji dan juga perkara yang munkar. Itu one of the best faedah ataupun fadilat kita solat. Tak kisahlah kita solat kerana apa, terpaksa ke, mak suruh ke, sebab nak pikat matai ke apa ke. Yang penting bila kita solat tu, bila kita solat lama-lama kelamaan kita akan rasa kenikmatan dia insya-Allah. Okey, so tu solat. Tentang puasa pula. Puasa tu adalah satu ibadah yang kita buat setahun sekali ataupun sebulan dalam setahun kan, dalam bulan Ramadan kita selalu berpuasa. Dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dalil kewajipan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah seru orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas orang-orang yang datang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Okay, so itu kewajipan berpuasa. And then fadilat berpuasa tu ada dalam ayat tadi. Dekat last ayat dia apa? La'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. So the best fadilat dalam kita berpuasa tu adalah ketakwaan. Bila kita puasa, kita sebenarnya nak achieve ketakwaan. Ketakwaan tu apa? Bila kita dengan nama Allah, kita rasa takut. Bila kita nak buat something yang tak betul, kita akan ingat Allah, kita akan takut. So tu adalah ketakwaan. Okay, kita buat apa yang Allah perintah dan kita larang apa yang Allah larang. Kita jauhkan diri daripada apa yang Allah larang. So itu fadilat kita berpuasa. Jadi kedua-duanya adalah kalau kita cakap apa kaitan solat dengan puasa, sebenarnya dua-dua ni adalah satu kewajipan oleh Allah SWT. Dia sama, dua-dua benda yang wajib yang kita nak kena buat walaupun macam mana pun keadaan kita. Of course lah kalau kita sakit ke, ada dia punya excuse kan. So tapi secara umum solat dan puasa adalah satu perkara yang wajib
yang di mana kita mesti nak kena lakukan lah. So far itu penerangan ringkas tentang solat dengan puasa dan fadilat-fadilatnya. Okey, boleh Ustaz Luqman? Okey, alhamdulillah. Okey, kita yang apa yang rumusan daripada Ustaz Firdaus tadi, solat dan puasa ni dia adalah kaitan. Dua-dua ni dia nak kena niat ikhlas. Kalau niat selain daripada ikhlas, kita punya pencapaian solat dan puasa ni mungkin tak dapat lah. Sebab keikhlasan tu nak kena ada. Dan juga takwa. Okey. Berpindah kepada Tuan Zai Baktian kita. Okey, Tuan Zai Baktian kita. Iaitu alhamdulillah lah untuk senario sekarang, gambaran sekarang. Memang saya tak dinafikan lah sebahagian daripada masyarakat kita, member-member kita yang mampu boleh melakukan ataupun menunaikan puasa. Iaitu waktu puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, seperti mana dalam dalil daripada hadis yang maksud dia okey, yang ada mention dalam ayat Al-Quran, iaitu benang putih dan benang hitam. Itu adalah waktu puasa kita bermula. Okey, so untuk Tuan Zai Baktian, okey. So benda ni menunjukkan salah satu pencapaian. Kita punya pencapaian lah bagi seseorang individu sebagai Muslim, orang Islam. So untuk saudara Zai Baktian, okey, boleh kongsikan pengalaman Tuan Zai Baktian puasa. Okey, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan kita kesempatan dan kelapangan masa untuk kita bersama-sama pada malam ini. Saya nak kongsi pengalaman saya lah. Sebenarnya bila saya dengar tadi penjelasan daripada Ustaz Firdaus, Ustaz Luqman kan, saya sikit-sikit pun terasa juga kan, saya ni dulu budak-budak nakal. Kan? Bila budak nakal tu katalah dulu kan, mungkin dulu saya cakap saya berpuasa, tapi saya juga tidak menunaikan solat pada waktu yang sama. Jadi saya pernah melalui pengalaman seperti itu. Dan saya selalu merasakan bahawanya kenapa saya tidak buat begitu, kerana dua sebab. Satu, kekurangan ilmu. Kedua, kekurangan masa. Dan untuk kita fahami lebih, mungkin kita tengok konteks kehidupan sekarang. Saya rasa macam saya ada banyak kawan-kawan yang bekerja di delivery, as a delivery driver. Mungkin semua faham delivery driver. Dan dalam diorang bekerja sebagai delivery driver, kadang-kadang diorang ini mengejar kuota, target untuk delivery dan sebagainya. Dan kemungkinan itu, bila mereka berpuasa tu, mungkin mereka ingin menunaikan ibadah solat ni. Macam saya cakap tadi, kekurangan ilmu satu, kedua kekurangan masa. Tetapi untuk menunaikan solat ini, kadang-kadang mereka ni tak dapat menunaikan seperti mana kita boleh pergi ke masjid atau kita solat di rumah dan sebagainya kan. Tapi mereka ni di dalam kenderaan contohnya kan. Jadi sebenarnya saya pernah terbaca lah kan, saya mendalami agama Islam ni, saya juga pernah terbaca dalam Al-Quran kan, contohnya, dan juga dalam sunnah Rasulullah. Contohnya adanya keringanan untuk mengerjakan solat, melaksanakan solat ketika berkenderaan, di dalam kenderaan. Dan saya juga tahu Rasulullah juga pernah melaksanakan suatu perkara tersebut kan, betul. Kemudian kedua, dia ialah ini saya nak tanyakan kepada Ustaz lah, Ustaz Luqman dan Ustaz Firdaus. Mungkin anda berdua saya rasa lebih layak, lebih berhak untuk menerangkan tentang perkara ini. Mungkin menjadi ilmu untuk abang-abang delivery driver di luar sana. Dan kedua juga, saya pernah terbaca dalam Al-Quran tentang kaedah solat jamak dan kasar. Selain daripada kodak lah, sebenarnya kodak solat kita kan dulu masa saya kecil pun, kalau tertinggal solat ketika sekolah tu, balik sekolah kena kodak solat contohnya kan. Tapi bila as we grow up, we learn more, kita ada ilmu, kita dah dapat melaksanakan solat, alhamdulillah.
Tapi yang saya prihatin adalah kepada teman-teman saya lah. Saya ada banyak kawan-kawan baik yang kerja as delivery driver. Dan diorang, maybe saya cakap most of the time are in their vehicles. So saya nak tanyakan tentang itulah kan, tentang adakah boleh untuk mereka solat dalam kenderaan. Kemudian jika mereka really kesentukan masa, adakah possible untuk mereka itu melaksanakan solat jamak dan kasar. Supaya mereka tidak meninggalkan waktulah kan. Di mana tadi Ustaz Firdaus menerangkan bahawanya telah ditetapkan waktu-waktu untuk mereka melaksanakan solat. Jadi saya sampai situ sajalah. Sebenarnya I come from a background yang saya rasa dulu saya ni pun puasa tapi saya dulu tak solat kan. Tapi alhamdulillah Allah beri kita peluang dan masa kan untuk kita memperbaiki keadaan. Saya rasa juga kawan-kawan saya di luar sana yang bekerja sebagai delivery driver juga, semua orang ingin menginginkan kebaikan, betul lah. Jadi mungkin apa yang perkongsian kita pada hari ini mungkin memberikan manfaat, dapat mungkin ustaz-ustaz yang saya hormati ini dapat juga memberikan sedikit ilmu perkongsian untuk abang-abang delivery driver di luar sana. Terima kasih. Itu sajalah yang saya nak terangkan pada malam ini. Saya share kongsi pendapat. Terima kasih kepada Tok Ustaz Luqman Hakim kerana sudi menjemput saya, dan saya rasa sangat teruja lah dapat berkenalan dengan Ustaz Firdaus dan juga Zek Ramli, Boy Arang pada malam ini. Terima kasih. Itu sajalah. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Zaid Baktian atas kongsi pengalaman lah. Senang kata pengalaman pahit ketika menunaikan puasa, tapi agak susah nak seimbang dengan menunaikan solat. Tapi sedia maklum, memang apa yang saya boleh add on sikit tentang solat ni, dia sebenarnya solat dia paling atas daripada puasa. Bermakna bukan maksud saya kalau melakukan solat tak payah puasa, bukan. Ya, betul. Kita melakukan solat, lepas tu seiring dengan puasa. Sebab apa dalam hadis Nabi yang mention dengan maksud Melayu dia, perkara pertama yang dihitung atas seorang hamba itu pada hari kiamat ialah solat. Jika solatnya baik, maka baiklah segala amalan yang lain. Dan jika solatnya itu rosak, maka rosaklah segala amalannya yang lain. Betul. Maaf Tuan Luqman, mungkin saya nak celah sikit Ustaz Luqman. Silakan. Kerana mungkin saya rasa kebanyakan orang Muslim tahu bahawanya kewajipan kita adalah untuk menunaikan solat sebenarnya. Dan itu adalah pertama sekali lah kan. Dan rukun Islam pun rukun Islam yang kedua kan. Tapi maksud saya kira mungkin dalam percampuran kita, dalam kita growing up, mungkin sikit sebanyak itu ada, sebenarnya saya cakap, mungkin orang tidak menunaikan solat. Untuk saya personally, kekurangan ilmu satu. Kekurangan ilmu untuk menunaikan solat itu. Kemudian kedua adalah faktor masa, iaitu kekurangan masa. Di mana saya terangkan tadi tentang kondisi orang-orang yang kerja as delivery driver. Mungkin juga boleh saya katakan orang-orang yang budak-budak sekolah lah. Contohnya orang yang sudah baligh kan, masa dikira di secondary school, di mana kondisi itu tidak sesuai untuk mereka melaksanakan solat. Kan, jadi bagaimana untuk mereka tu untuk tidak meninggalkan solat di bulan puasa ni. Contohlah kita sekolah kan, daripada pagi ke petang, balik petang saja. Kan, chances are you already miss Zuhur. Right? So how kan, adakah selain kaedah selain pada kodak solat itu? Sebab itu yang saya tanyakan, kerana contoh untuk delivery driver itu saya pernah terbaca dalam Al-Quran, iaitu ada tentang kaedah solat dalam berkenderaan. Kan, kedua adalah faktor masa, adakah boleh tentang solat jamak dan kasar itu. Itu yang saya baca dalam surah An-Nisa 101 lah. Okey, untuk untuk Ustaz Firdaus, boleh unmute-kan tak your voice? Okey, tu untuk Ustaz Firdaus, boleh add on lah apa yang daripada Tuan Zaid Baktian tadi yang dah jelaskan, apa kaedah-kaedah yang alternatif lah. Okey, sebenarnya bismillah. Sebenarnya solat ni dia bukan satu benda yang kita jangan jadikan solat ni sebagai beban. Jangan jadikan solat ni sebagai beban. Sebenarnya dia adalah satu perkara yang dia sebenarnya ada satu, orang kata tu macam tempat kita nak relax. It's a kind of like meditation. Kita bila dah penat satu hari layan orang, for example kan, layan delivery man, layan customer tengking kat kita ke apa kan. So at least bila kita nak solat tu kita nak bertemu dengan Allah SWT. So
always look forward to to solat. Kita bila dah Zuhur je, okay, kalau boleh dah solat Zuhur tak sabar nak solat Asar, macam tu kan. So tapi like Abang Zai cakap, dia ketentukan masa, susah nak solat. So ada banyak kemudahan lah sebenarnya yang Islam berikan kepada kita, sebab solat ni tak semestinya kita nak kena pergi masjid atau dekat rumah ataupun dan sebagainya kan. So kita boleh je stop dekat mana-mana kapak, and then bentang sejadah portable yang kita ada. Nak ambil wuduk kita boleh bawa spray botol dan sebagainya. So tu adalah alternatif yang tadi saya terfikir lah. Sebab kalau kita nak, sebab kalau unless kalau kita dalam perjalanan yang jauh macam dalam kapal terbang, then that kind of situation kita boleh solat dalam kapal terbang. Tapi kalau kita dalam vehicle yang kita mampu untuk kontrol, kita boleh stop, dan kita boleh stop and solat di mana jua tempat yang bersih yang kita boleh solat. Sekarang pada saya dah tak susah. Kita nak cari kiblat pun dah ada apps, kita nak cari waktu solat pun dah ada apps, kita nak nak solat kat mana-mana pun kita boleh bawa kita punya own, orang kata tu, benda-benda yang kita perlu untuk solat lah. Suatu cerita solat tu jangan jadikan dia satu beban. So insyaAllah bila kita solat tu kita akan rasa lebih tenang lah, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Okey, terima kasih kepada Syekh Ustaz Firdaus yang jelaskan tadi, iaitu solat jangan kita kita bebankan. Kalau boleh bila masuk waktu solat, kalau tengah on the way dekat contohnya driving lah, kita boleh contoh pergi dekat kolong blok ke, kita park sekejap, lepas tu kita solat lah. Tak jadi masalah, kita cari tempat yang bersih. Bersih, solat. Kira tak semestinya kita nak cari sejadah, tak payah. Jadi tempat tu bersih. Okey, untuk sesiapa kalau ada soalan ataupun ada kemusykilan, boleh letakkan komen dekat Facebook Live tu. InsyaAllah di akhir rancangan ahli panelis kita akan memberikan jawapan lah apa yang mereka mampu. Okey, berpindah kepada ahli panelis kita yang ketiga, iaitu Tuan Zaid Ramli. Okey, dekat sini selalunya ni bila masuk waktu Ramadan, ramai di antara kita lah, tak kira sahabat kita dekat Singapura ke, Malaysia ke ataupun Indonesia, selalunya mereka menunaikan solat sunat tarawih secara berjemaah. Kira senang kata, bila saya tengok macam benda ni mesti. Okey, so adakah perkara ini sudah anggap menjadi adat kebiasaan masyarakat ataupun sebaliknya? Apa pendapat Tuan Zaid Ramli? Okey, sila jelaskan. Okey, sorry, unmute Okey, silakan. Okey, sebelum saya bermula, saya ingin minta maaf lah kalau ada terkurang bahasa ke atau silap ke. Saya pun tak berapa fasih dalam bidang-bidang keagamaan ni. Maaf lah, saya ni pun bukannya baik sangat. So sebelum saya bermula, saya ingin mengucapkan ribuan orang cakap tu, minta maaf kalau ada terkasar bahasa atau silap. So pendapat saya tentang tarawih ni actually is individual lah. Kalau nak tengok dalam bahasa yang nak tengok dengan cara luas, kita boleh tahu yang kebanyakan ini sudah jadi kebiasaan pada umat Islam kita. So antara ni benda pada saya is dia sunat kan. So dia bukan actually adat lah sebenarnya. Ini masing-masing. Kalau diorang nak buat secara orang cakap tu ramai-ramai, lagi bagus lah, dia punya pahala lebih kan. Nak buat individual pun apa salahnya, dia tak ada kurang, dia cuma yang penting kita nak buat ibadah je. Yang lain-lain tu taklah seberapa orang cakap tu perlulah, pasal dia sunat kan. Jadi pada saya senang, it's individual. Kalau nak buat ramai-ramai pun alhamdulillah, nak buat seorang pun alhamdulillah. Yang penting kita ingat Tuhan sudah, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih tahu, yang dia juga yang lebih tahu macam mana nak judge lah. Pada saya, lagi zaman COVID-19 ni, anda pun tahu kan tak boleh sembahyang sama-sama. So kita tawakal je lah.
apa orang cakap tu, kalau boleh nak buat biar kita buat berhati-hati, dan juga pada saya yang paling penting sekali, tak kira lah 8 ke 21 rakaat ke, yang penting kita buat. Itulah. Itu yang saya boleh cakap lah. Maaf. Mungkin anda Ustaz Firdaus dan Ustaz Man lebih tahulah macam mana. Untuk saudara Zack tadi, okey, memang betul lah benda solat tarawih ni dia sebenarnya perkara sunat, dia bukan wajib. Tapi kenapa digalakkan? Sebab dia salah satu dia untuk nak menghidupkan malam Ramadan. Sebab apa? Sebab selain daripada Ramadan tak ada solat sunat tarawih. Siapa yang pergi solat sunat tarawih dalam bulan Syawal, tu tak tahulah apa nak cakap. Okey. So dan juga yang tentang Tuan Zack tadi yang selitkan tentang solat tarawih melakukan 8 rakaat ataupun 21 rakaat. Okey, dua-dua ni tak jadi masalah. Sebab apa? Asalnya 8 rakaat senang kata daripada Nabi SAW sendiri, dan 21 rakaat selepasnya wafat Nabi Muhammad SAW atas ijtihad sahabat. Okey. Kita berbalik kepada Ustaz Firdaus. Saya Ustaz. Okey, ada soalan tak dekat, kita tengok soalan dekat Facebook page ni. Ada. Kalau Ustaz Firdaus boleh ambil satu daripada soalan. Apa soalannya? Boleh bacakan tak? Saya tak tengoklah Facebook. Okey. Sebentar saya buka dia punya. Senyum sikit lah Ustaz Loman. Senyum sikit. Jangan stres-stres tak? Santai-santai lah Ustaz Loman. Senyum sikit. Okey, ada soalan daripada Abang Ad. Dia tanya, dulu tak solat tapi sekarang nak bayar balik, boleh tak? Kalau boleh, macam mana dan bagaimana? Okey, take note soalan ni dulu. Kita tengok ada soalan lain pula. Kita ambil dua soalan. Okey, soalan daripada Fuad, Fuad. Ni kawan saya lah, classmate saya juga, diploma. Okey, dia ada tanya, sekiranya ada sesiapa berminat nak buat cover nasyid. Okey, ni soalan itu boleh PM tepi lah. Tu jawab secara peribadi lah tu. Okey, rasanya Ustaz Firdaus boleh jawab soalan yang tadi daripada Abang Ad. Okey, silakan. Bismillah. Dah lama tak solat. Lepas tu sekarang ni baru sedar yang sepatutnya dia kena solat. So dia sekarang ni nak bayar balik kan solat tu macam mana dan bagaimana. Okey. Basically ada dua pendapat. Secara rumusan lah, ada dua pendapat dalam fikir, di mana ada ulama yang mengatakan kita diwajibkan untuk kita qada. Qada tu maknanya bayar balik lah. Macam qada puasa, kalau orang tak puasa, untuk yang perempuan kan, kalau ada haid, datang haid dan sebagainya, dia kena qada puasa tu, dia kena bayar balik puasa tu. Same goes to solat. So ada ulama yang mengatakan kita diwajibkan untuk qada balik solat kita. For example, Ustaz, saya dah 20 tahun tak solat, manalah aku ingat kan, macam dah 20 tahun tu macam berapa hari tak solat, berapa banyak kali dan sebagainya. So cuba buat mana yang kita ingat dan mana yang kita mampu. Okay, itu first, itu pendapat yang pertama, iaitu kita mesti nak kena qada. Pendapat yang kedua, ulama mengatakan bahawasanya kita tak perlu qada solat tu, tapi kita perlu bertaubat daripada kesalahan yang kita lakukan sebelum ni, iaitu kita tinggalkan solat. So taubat ni bukan satu benda yang mudah. Dia adalah satu perkara yang melibatkan hati kita. Bila kita nak taubat dengan secara sebenar-benar taubat, kita nak kena, orang kata tu ada these three things, iaitu nadam, menyesal. Kita mesti kena menyesal yang kita dulu tinggalkan solat. Ataupun kita dulu pernah melakukan perkara lain seperti minum arak, for example, ataupun kita pernah buat tattoo, for example, kan. So janganlah kita menyesal tu, maknanya kita betul-betul menyesal. Janganlah sampai bila kita dah besar, kita dah ada tattoo. Dulu pernah buat tattoo dragon, for example. Sekali terus umur dah 50 tahun,
cerita ke anak, kau tahu tak dulu bapak ada tattoo dragon. Tu maknanya dia belum menyesal. Dia masih bangga dengan dosa yang dia pernah buat dulu. So penyesalan tu penting. Mesti nak kena menyesal yang kita dulu pernah lakukan dosa tersebut. Kemudian seterusnya is azam. Kita kena berazam untuk tinggalkan benda tu. Then the last one is kita nak kena jauhkan diri kita daripada perkara tersebut, dosa yang kita pernah buat. So pendapat ni maknanya kalau kita tinggalkan solat, sebaiknya kalau kita boleh bayar balik solat tu, kita bayar balik sekadar yang kita mampu. The only way ataupun the easiest way lah, mungkin lepas kita solat subuh yang fardu yang wajib kita kena buat during that day, then after solat subuh during that day kita solat lagi satu subuh sebagai qada untuk kita punya solat yang sebelum ni kita pernah tinggalkan. So maknanya every time satu waktu kita qada satu waktu qada satu waktu. So pelan-pelan kayu lah. Kalau kita mungkin lah, misalnya kalau Allah tarik nyawa kita sebelum kita complete qada solat tu kan. So itu antara Tuhan dengan dia lah. Kalau dia betul-betul dah usaha sedaya mungkin, dia dah taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, dah menyesal dengan apa yang dia buat. Kalau Allah takkan Allah tak nak terima taubat dia kan. So that's between Allah dengan dia. Tapi yang penting kita cuba sedaya upaya lah. Mana yang kita mampu, mana yang kita ingat, berapa banyak kali yang kita tinggalkan, kita cuba untuk lakukan sedaya yang mungkin. Okay, terima kasih atas penjelasan dari Ustaz Firdaus. Okay, kita tengok ada lagi tak soalan. Okey, dekat sini ada respon lah daripada orang luar. Dia mengatakan maaf cakap, ni daripada Hirman Maidin. Maaf cakap, kalau kita cakap tak ada time nak solat, kata-kata tu kan doa, is all about time management. Apa ulasan daripada Ustaz Firdaus ataupun Tuan Zaid Baktian? Okey, siapa boleh berikan penjelasan? Abang Zaid mungkin nak touch sikit? Ke Zaid ke? Soalan dia apa tadi? Soalan dia? Kalau kita cakap tak ada time nak solat, kata-kata tu kan sebagai doa. It's all about time management. Ya, betul. Sebenarnya ialah solat itu mengajar kita tentang masa kan. Betul. Hormati masa kan. Itu adalah satu benda yang kita harus lakukan lah sebagai seorang Islam. We have to make time for it kan. Bukan kita, we have to make time for it lah. Sebagai satu kewajipan kita. Itu dia yang saya boleh ulaskan lah, kerana kita pun dah faham kan solat itu adalah satu kewajipan. Jadi yes, and I think satu solat tu, I think kalau kita nak buat the sweet and simple punya, it won't take more than 5 minutes lah. I think itu benda yang very simple. Ambil wuduk sikit sekejap, dan kita solat kat tepi jalan, ke mana-mana yang kita yang boleh kita solat. Ya. Ya, betul. Macam tadi saya terangkan tentang apa, itulah kadang orang ni tak melakukan kerana kurangnya ilmu lah itu. Betul. That is something that we have to, macam saya rasa sesi macam ini pun bagus kan untuk kita berkongsi ilmu. Jadi kadang-kadang ada orang tu dia mungkin belum lagi mempelajari kan tentang solat itu. Jadi kalau dengan ilmu tu, insya-Allah lah saya rasa itu akan memberi orang itu comfort dalam melaksanakan ibadah. Dia lebih tenang, dia lebih tahu apa yang dia lakukan. Okey, untuk kata-kata rumusan daripada Ustaz Firdaus, apa yang kita dah bincangkan tadi. Sekejap masa Boleh, insya-Allah. Okey, silakan. Okey, sebenarnya saya just nak touch satu benda tentang ibadah. Anything related to ibadah, solat, puasa, zakat, haji, apa-apalah. Hormati orang tua dan sebagainya. Apa-apa juga ibadah sekalipun, dia sebenarnya macam kita ambil solat dengan puasa lah. Dia sebenarnya macam kita bawa taksi. Okay, kalau bawa taksi, ini example lah saya punya example of solat, ibadah solat dan perbuatan puasa. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah cakap, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa ramai orang yang dia puasa, dia tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Apa yang Nabi nak sampaikan, maknanya puasa dia macam so-called tak guna lah. Tapi bukan tak guna, tapi dia cuma dapat lapar dan dahaga je. Dia tak dapat any other benefits of puasa. Pahala dia luput dan sebagainya. So dia sebenarnya macam bawa taksi.
bila kita bawa taksi, letaklah taksi tu harga sewa satu hari 100. Lepas tu kita keluarkan $50 for dia punya minyak for one day lah letaklah 190 kita punya modal. So bila kita kayu, kita dapat 190, kita stop. Maknanya kita dapat apa? Kita dapat cover kita punya modal je kan. Kita punya sewa dengan kita punya minyak. At last kita tak dapat apa-apa untung pun. Kita dapat apa? Kepenatan kita je. Kita dah kayu 8 jam, 10 jam just to get the bayar sewa dengan bayar minyak. So dia sama macam apa yang Rasulullah SAW cakap dalam hadis tadi. Dia puasa penat-penat, dia cuma dapat lapar dan dahaga tapi dia tak dapat pahala ekstra yang Allah janjikan. So ibadah dia macam tu. Sama macam solat, bila kita solat, kita nak kena hadirkan diri kita nak kena menghayati solat tu, kita nak kena rasa khusyuk dalam solat, barulah kita dapat that duit untung yang kita bawa taksi tadi tu. So kalau kita just solat for the sake of solat, for the sake of mak suruh solat for example, for the sake of Allah suruh kita solat, so solatlah, tak apalah aku solat je lah. So kalau kita tak feel that ibadah, so kita dapat macam tadi je yang kita bawa taksi just to cover kita punya duit sewa. So that's it lah. So bila kita beribadah, try to feel lah ibadah tu so that kita dapat duit keuntungan daripada bila kita buat taksi tadi tu. Ustaz, boleh saya kongsi sikit Boleh, analogi yang silakan. memotivasikan saya? Silakan. Boleh, Saya dulu, boleh. saya pun bila saya cakap tadi, saya dulu kira bukan orang yang kira, saya selalu solat belang-belang lah, solat zebra orang panggil kan. Solat pada tak solat kan. Faham. Alhamdulillah lah, kan, sejak berkelangan, sejak bertahun ni dapatlah saya lakukan solat ni. Jadi sesuatu yang pernah orang beritahu kepada saya, yang memotivasikan saya untuk solat, kerana contoh kita pergi kat rumah seseorang dan kita, the first thing sekarang zaman kita semua ada handphone kan, we need to connect to wifi, betul tak? Betul. Kita nak connect to wifi to have a coverage, to have satu connection so that we can do things in this world. Begitu juga lah solat kan. Solat itu adalah satu benda yang boleh we have to perform in order to have a connection with the Almighty, with Allah lah. Kan? That is the thing. When we solat, then we have that connection, we have that coverage, kita ada itu protection, kita ada itu perlindungan untuk kita laksanakan apa saja dalam kehidupan ini, insya-Allah Allah akan berkati. Itu saja. Yeah, it's a very good example. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Ustaz Firdaus Azhari dan juga Tuan Zaid Batian. Terima kasih Ustaz. Dan saya boleh add on jugalah sikit tentang kaitan solat dan puasa ni. Ibarat contoh kita plan nak buat bangunan. Contoh nak buat rumah. Selalunya kalau rumah, kita selalu nak beli keperluan rumah macam kerusi, macam kipas. Tapi bila orang ni dia dah plan nak beli kerusi, nak beli kipas, tapi dia belum plan tiang tu kat bawah tu. Belum terdiri pun rumah tu. Jadi ibarat kita ambil kepada yang puasa tadilah. Kalau dia memberatkan puasa tapi dia tak memberatkan solat, sama macam contoh yang tadi. Nice one. Okey, so sekarang dah 11.45. Alhamdulillah lah. Sikit sebanyak dapat meraih kita punya perbincangan tadilah, walaupun kita rasa macam sekejap. Saya rasa pun macam sekejap juga, tapi padahal dah lama. Jadi sesiapa kalau ada soalan boleh letak komen, insya-Allah kalau video live ni habis saya boleh jawablah dekat komen tu, insya-Allah kalau apa yang saya termampulah tentang kemusykilan solat dan puasa. Dan saya berterima kasihlah juga kepada Ustaz Firdaus, ahli panelis pertama, Tuan Zaid Batian, ahli panelis kedua, dan juga Tuan Zaid Ramli, ahli panelis ketiga, sudi datang saya punya podcast walaupun dengan secara Zoom. Sebab apa? Sebab kita masih lagi dalam keadaan circuit breaker. InsyaAllah kita doakanlah supaya COVID ni dapat dikurangkan. Dikurangkan insyaAllah. Dan juga saya berterima kasih kepada atas kolaborasi kerjasama daripada Yusof Production. Dia menjaga sound dan juga video sebenarnya, walaupun dia di sebalik tabir.
dan juga kepada ZMB Marketing Promo lah yang tadi. Okey, Alhamdulillah. kita boleh akhiri dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, sampai di sini saja. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.